A1, A2, A3, A4, A5. Okey. Disebabkan kita tengok balik pada kawasan SFT kita ini. Okey, disebabkan kita ada dua keluasan segitiga yang berada di dalam satu garisan. Okey. Jadi kita kena buat satu lagi unjuran garisan ke bawah pada titik, okey, pada titik persilangan di antara kawasan positif kepada kawasan negatif. Kita akan buat satu lagi garisan. So, garisan putus-putus ke bawah. Kawasan ini kita sebut sebagai contraflexure point ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai titik kontra lentur. Titik kontra lentur adalah menunjukkan bahawa nilai pada kawasan positif, okey, dia mengalami kawasan negatif pada satu garisan yang sama. Okey. Right. So, bila kita ada contraflexure point ini, okey, bila kita ada contraflexure point ini, jadi kita kena keluarkan bahagian tersebut untuk kita kira berapa pula panjang, okey, berapa pula panjang di antara A1 dengan A2. Okey, kita tahu panjang keseluruhan dia, jarak dia adalah 5 meter. Disebabkan dia mengalami perubahan daripada kawasan positif kepada kawasan negatif. Jadi kita nak tahu berapa, okey, bahagian pada A1 dan berapa bahagian pada kawasan yang kedua supaya kita boleh kirakan keluasan dia. So, kita keluarkan gambar rajah tersebut. Kita tahu panjang keseluruhan 5 meter. Okey, nilai dia adalah 9 kilonewton. Nilai yang di bawah adalah negatif 1 kilonewton. Jadi kita nak tahu jarak kedua-dua ini. So, katakan kita letak di sini adalah X, unknown X. So, yang selebih dia akan jadi 5 tolak X. Okay. So, kita akan buat secara matematik. Okay. 9 bahagi X, okay, sama dengan 1 bahagi 5 tolak X. Negatif ini kita abaikan sebab negatif ni hanya menunjukkan arah positif dan negatif sahaja. Okay, so kita ambil nilai dia sahaja. Okay, dan kita selesaikan masalah ini menggunakan cara darab silang. Jadi, 9 darab 5 tolak X sama dengan 1X. Okey. So, kita pecahkan. Okey, kita pecahkan. So, 9 darab 5, 45. Tolak 9X sama dengan X.
Okay, so kita selesaikan. Okay, so X, positif X bawa pergi. Sebelah kiri akan jadi negatif. So, negatif 9X tolak X. 45 positif bawa pergi sebelah kanan akan jadi negatif 45. Negatif 9X tolak X. Negatif 10X, negatif 45. Maka X akan dapat negatif 45 bahagi negatif 10, 4.5. Okey. Maka kita tahu X kita ini adalah 4.5 meter. Maka yang selebihnya 5 tolak 4.5, so kita akan dapat 0.5. Okay. Juga kita boleh tuliskan di sini. Setelah kita dapat berapa jarak segitiga A1 dan A2 tersebut, barulah kita boleh mula mengira bending moment. Baik. Untuk pengiraan bending moment, seperti yang saya katakan tadi, kita akan buat pengiraan luas. So, luas yang pertama adalah segitiga. Kita tahu formula segitiga adalah setengah. Okay. Darab panjang darabkan dengan lebar. Right. So, setengah kita ada 9. Okay. Kemudian lebar dia adalah 4.5. Kita akan kira 1 bahagi 2 darab 9 darab 4.5. Kita akan dapat 20.25 kN meter. Jangan lupa unit untuk bending moment adalah Newton meter. Kerana kita telah darabkan dengan jarak iaitu meter. Okay. So, bila kita dapat nilai A1, so kita akan letakkan pada bending moment diagram kita. Disebabkan kita dah buat pengiraan luas, antara garisan yang pertama sehingga garisan tambahan ini, jadi nilai tersebut kita akan buat pada kawasan garisan tambahan ini, iaitu 20.25 positif bermasuk bahagian atas. Kita anggarkan sahaja. Anggarkan sahaja. Buat satu titik persilangan. Iaitu nilai 20.25 kN meter. Disebabkan ini adalah kawasan uniformly distributed load, maka kita tidak boleh buat garisan lurus daripada kosong ke titik persilangan ini. Kita kena buat bentuk curve. Kita akan lengkungkan sedikit. Buat satu garisan lengkung. Ke titik persilangan itu tadi. Kemudian settle untuk A1 pergi kepada A2. A2 juga segitiga. Maka kita tahu cara mengira luas setengah darabkan dengan
ketinggian dia adalah -1. Kemudian jarak dia adalah 0.5. Okay. Disebabkan A2 ini sebelum dia ada nilai A1, jadi kita kena tambahkan dengan A1. Okay. Maka kita selesaikan. 1/2 darab -1 darab 0.5 tambahkan dengan 20.25. So, kita akan dapat nilai 20. Okay, 20. So, 20 ini adalah pada kawasan A2. So, sampai kepada B. Okay, garisan B. A2 ini kerana kita dah darabkan dengan jarak dia. So, anggarkan bawah sedikit daripada 20.25. Okay, iaitu 20. Okay. Disebabkan dia masih lagi berada pada kawasan uniformly distributed load, maka garisan dia masih lagi melengkung. Kita akan buat lengkungan sedikit daripada titik 20.25 ke titik 20. Okay. Kemudian serta pergi kepada kawasan A3. So, kawasan A3 adalah segi 4. Segi 4 kita tahu macam biasa panjang darab lebar. A3. Keluasan A3. So, A3 panjang darab lebar. So, kita tahu nilai dia adalah -1. Okey. Jarak dia adalah 1 meter. Okey. Jarak darabkan dengan 1 meter. Tambahkan dengan nilai sebelum dia iaitu A2. -1 darab 1 tambah A2 iaitu 20. So, kita akan dapat 19 kilonewton meter. Okey, so pada kawasan A3, okey, kawasan segi 4 A3, kita dapat nilai 19 kilonewton meter. Jadi, kita akan plotkan pada garisan yang keempat ini kerana kita dah darabkan dengan jarak ni tadi. So, 19 turun lagi sikit daripada 20. So, 19 kilonewton meter. Okay. Kali ini pada kawasan A3 ini kita tengok tidak ada uniformly distributed load, hanya concentrated load. Jadi garisan dia adalah garisan lurus. Gunakan pembaris supaya kita boleh bezakan di antara garisan lengkung dan garisan lurus. Kemudian settle A3 pergi A4. So, A4 juga segi 4. Okay, nilai A4 -5. Darabkan dengan jarak dia adalah 1. Tambahkan dengan luas sebelum dia iaitu A3. Okay. -5 darab 1 tambahkan dengan 19. So, kita dapat 14 kilonewton meter. Okay. Masih lagi positif, masih lagi bahagian atas. Okay. Pada garisan yang seterusnya, okay, pada garisan yang kelima, kerana kita dah darabkan dengan jarak ini tadi. So, turun sedikit. Okay. Lebih rendah daripada 19 tadi. Kita turun sedikit. So, plotkan satu titik persilangan 14 kilonewton meter. Oleh kerana di antara kawasan ini juga tidak ada, juga kawasan ini juga tidak ada uniformly distributed load, maka garisan kita adalah garisan lurus daripada 19 kepada
14. Kemudian yang terakhir, kita ada A5. Okey, luas A5 ini kita lihat adalah luas trapezium. Okay, macam mana untuk mengira luas trapezium? Okay. Kita akan ada cara untuk mengira luas trapezium adalah setengah darabkan dengan panjang darab lebar didarabkan dengan tinggi. So dalam kes ini setengah didarabkan dengan nilai negatif 5 tambah negatif 9. Kemudian didarabkan dengan jarak dia iaitu 2 meter. Kemudian kita tambahkan dengan luas sebelum dia iaitu A4. Kita selesaikan. Setengah darab negatif 5 tolak 9 darab 2, so negatif 14, tambahkan dengan A4 iaitu 14. Kita dapat kosong. Maka luas A5 kita tadi telah berada pada garisan yang terakhir kerana kita telah darabkan dengan jarak dia. So di sini adalah nilai A5 iaitu 0 kilonewton meter. Oleh kerana luas ini adalah uniformly distributed load, maka kita kena buat garisan lengkung. Jadi selesai bending moment diagram kita. Jadi kita boleh cek jawapan kita betul ataupun tidak berdasarkan pada jawapan yang kita kira, iaitu kita dapat 0 kilonewton meter. Yang terakhir sekali, step yang terakhir, state the maximum value of bending moment. Step yang ketujuh. Kita lihat pada bending moment diagram kita. Kita lihat nilai yang paling maksimum. Jadi nilai yang paling maksimum di sini adalah 20.25 kilonewton meter. Jadi kita nyatakan sahaja. So maksimum bending moment is 20.25 kilonewton meter. So selesai. Selesai menjawab soalan untuk example yang ke-6.